Saya terkejut. Ada orang yang akaun Twitter kena block. Oh ya, ya. Ada orang yang akaun TikTok, video dia licin habis kena padam. Yes, betul. Even Malaysia Now portal tersebut hari tu, reporter dia hubungi saya. Ada satu malam tu dia hubungi saya, Encik Rafiq, can you access our Malaysia Now? Ya. Try, memang Yes. saya tak dapat. Yep. So ini berkaitan dengan isu yang ada orang nak hantar petrol car depan rumah. Ya. Lepas keluar cerita tu je, Malaysia Now tak boleh diakses di Malaysia. Di Malaysia. Story itu pun tak boleh diakses. Tak Dan boleh sampai diakses. sekarang tidak ada sebarang jawapan, sebarang explanation dan apa-apa pun daripada MC. So lagi sekali sebagai rakyat Malaysia yang Malaysia ni mengamalkan sistem demokrasi berperlembagaan, artikel 10, perkara 10, fasal 10 Perlembagaan Persekutuan membenarkan kita kebebasan bersuara, hak untuk bersuara dan sebagainya. Of course kita boleh ada limitasi. Undang-undang teragung Malaysia iaitu Perlembagaan Persekutuan menyatakan Parlimen may enact laws yang boleh sebenarnya memberikan kuasa kepada undang-undang negara untuk menghalang kita dalam certain situation. Ya. Tapi bila dah sampai kempen pilihan raya, bila dah sampai satu tahap di mana rakyat pun menyaksikan, takkan tak boleh kritik langsung government ni. Saya suka dengan statement-statement yang keluar daripada Zahid Ibrahim sekarang ni. Our lawyer, dia Senior lawyer, pernah pernah duduk dalam kerajaan, pernah jadi menteri apa pernah semua. jadi menteri sekali. So dia banyak keluarkan kenyataan-kenyataan. Dia bagi tahu, come on lah, ini pilihan raya, bagilah kebebasan suara. Bukannya dia nak hasut untuk nak pergi buat rusuhan ke, tak ada. Sekarang cerita dia okey. Contohlah Tuan Rafiq yang apa nama dia, kita pening ni, because bila cerita pasal 3R ni kan, mungkin kita masuk segmen yang seterusnya lah. Kita habiskan dulu dengan pasal Sanusi ni, dengan actually 3R jugalah. Tapi you know, pasal 3R ni panjang, banyak isu semasa. Tapi sekarang ni kita wrap up dulu untuk segmen ni. Kita cerita pasal apa, Sanusi tu. I think itulah pandangan kami. So Cik Rafiq, apa nak tambah apa-apa lagi? Boleh tak kita stop panggil Cik, kita panggil je Brother Rafiq, call me Salim bro, come on lah. Okay, Salim bro, santai. Okay. Yes. Untuk wrap up segmen ni mudah je. Kenapakah hanya mereka yang lantang terhadap kerajaan setakat ini nampak macam kena tindakan? Betul. Tetapi orang-orang lain yang mendukung kerajaan seolah-olah tidak kena apa-apa. Saya terkejut 2 hari lepas Tan Sri Lim Kit Siang menulis dalam Fokus Malaysia dalam bahasa Inggeris, dia menyatakan the nation is teetering towards May 13. Apa? Why? Apa ni? Uncle, lu buat surat makan belum, Uncle? Apa benda ni? Why? Bukan sekali ya. Dia ulang lagi sekali. Dia memperkenalkan konsep atau idea bahawa tidak salah untuk Malaysia mempunyai seorang Perdana Menteri yang bukan Melayu. Tapi dia kata pada masa yang sama dia takkan live in my lifetime or my children's lifetime untuk melihat perkara tersebut berlaku. Persoalannya adalah dari segi undang-undang dia betul. Dari segi perundangan memang tidak ada apa-apa yang menghalang seorang yang bukan Islam, bukan Melayu untuk menjadi Perdana Menteri. Undang-undang yang tu kita kena hormati. But kenapa perlu patah balik kepada Mei 13? Why? Dan kenapa perlu bercerita tentang Mei 13 1969 kepada adik-adik yang baru lahir? Mei 13 1969 adalah satu peristiwa yang semua rakyat Malaysia yang hidup pada zaman itu sebenarnya regret apa yang berlaku. Betul. Tak ada siapa pun yang bangga, tak ada siapa pun bangga. Dan ianya membawa kepada Malaysia yang lebih baik. Ya. After that. Yep. Dan kita hormat sehingga sekarang mereka-mereka yang live through era itu. Yep. Mak bapak kita, datuk nenek kita, the veterans in the police force, the veterans in the army, the veterans on both sides, dan orang-orang yang bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu yang hidup masa itu dan sekarang masih hidup lagi, they also do not want us to go back pada zaman tersebut. Tapi kenapa perlu ingatkan kita kepada masa itu? Adakah, minta maaf lah Brother Rafiq, saya rasa kan it's not about dia nak takut-takutkan kaum Cina atau kaum non-Malays lah sebut, minta maaf maaf bukan resis apa semua, kaum non-Malays ni, dia nak bagi tahu yang Melayu ni sangat ekstrim lah, especially yang green wave ni dia nak tumpu ada pas lah. Okey, saya nak bagi satu contoh je. Sanusi kena tangkap. Sanusi itu dikasihi oleh orang PAS
Tetapi apabila ditangkap, mereka ingat, oh mereka akan buat rusuhan apa semua. Tak ada apa yang berlaku. Semuanya smooth. Orang PAS sekarang ni bukan dulu punya. Yang dulu punya PAS tu semua sudah keluar, ada dengan DAP sekarang. Yang dulu punya ekstrimnya semua ada dengan DAP sekarang. PAS yang tinggal sekarang ni, sorry to say lah, PAS yang tinggal sekarang ni adalah PAS yang betul-betul berjuang untuk Islam, berjuang untuk orang Malaysia ni semua. They are not racist. They are very well behaved PAS. Okay. Lepas tu saya rasa kejap, saya just nak tambah satu. ya, silakan. Saya terfikir, anyone who comes into power, sesiapa yang mentadbir negara ni, dia tidak boleh mentadbir secara kuku bersih. Tak boleh. Dia kena mentadbir mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Ya. Maknanya dia ada sempadan dia. Cik Rafiq nak saya ketuk-ketuk buku ke? Tak perlu. Bangsa tak mau? Tak perlu. Tak mau Tak perlu. Bangsa. Perlembagaan Persekutuan tu very clear. Okey. Sebab Perlembagaan Persekutuan tu macam ni lah. Perlembagaan Persekutuan dia adalah satu undang-undang tertinggi negara yang menyatakan macam mana negara itu harus ditadbir, siapa yang tadbir dia, dan dia juga mengandungi cara-cara pihak-pihak yang berkenaan akan menjaga diri masing-masing. Dia ada sistem kehakiman, dia ada eksekutif, dia ada legislature iaitu yang buat undang-undang. Dia juga ada sistem diraja. Dia juga ada mengenai tanah, mengenai hak bangsa, dia juga ada mengenai hak orang istimewa orang Melayu, dia juga ada pasal penjawatan awam, dan dia juga ada perkara-perkara berkaitan dengan apa hak undang-undang negeri, apa hak undang-undang persekutuan, hak kebebasan dan sebagainya. Semua dia ada. So, siapa yang datang untuk mentadbir negara, tak kisahlah dia pembangkang sekarang atau di kerajaan sekarang, dia kena mengikut undang-undang. Saya rasa itu cara yang terbaik untuk kita wrap up semua. Cuma saya amat-amat sedih. Kenapa Tan Sri Lim Kit Siang lagi sekali nak menulis pasal Mei 13 untuk apa? Sedangkan dia tahu seminggu lagi nak masuk PRN yang paling kritikal untuk kerajaan. Tak, bukankah saya nak sambung sikit tadi saya rasa dia buat macam ni sebab dia malu sebab dia terpaksa kena bersama dengan perasuah. Yang tu topik kedua. Okey, mungkin Topik kedua. kita sambung lagi lepas Saya ni. malu ke sebelum sambung, saya malu. Saya malu Masuk topik kedua ni. Sebab di Singapura jelas treatment dia berlainan dengan apa yang kita buat di Malaysia. Oh my god, malunya selama ni yang paling lagi dahsyat sekali, yang memuja negara Singapura adalah penyokong Pakatan Harapan yang mengagungkan Singapura buat, mereka ni sudah tukar lain pula. Kita sambung lepas ni.